pada rekod. Okey. Okey, kita sambung semula. Terima kasih mana yang masih setia. Okey, ini kita sambung dalam pelajaran zakat. Sebelum ni kita dah belajar tentang zakat fitrah, pengertian dengan apa jenis-jenis zakat kan. Okey. Hari ni kita menyeluruh pula sampai habis iaitu zakat harta. Okey, apa tu zakat harta dan apa ciri-ciri dia? Okey. Kalau awak pernah tengok kafah hijrah pada hari Sabtu, maknanya awak tahulah apa pengertian zakat dan selebihnya. Yang mana tak tengok, boleh tengok dalam rakaman, buka kat YouTube TV Al-Hijrah. Boleh tengok tahun 6 punya tahun 6 punya video lah, iaitu zakat. Okey, tak apa. Ini ya. Tapi TV Al-Hijrah tu nombor saluran dia apa ya? Saluran dia 114. 114. 114. Tapi video boleh tengok balik dekat YouTube. Macam video yang terlepas kan. Sebab yang akan datang ni subjek lain kalau keluar. Macam ibadah ni minggu lepas. Yang mana tak sempat tengok boleh tengok kat YouTube. Okey, tak apa, nanti Ustaz akan share link dekat classroom. Dennis ni. Okey, kita teruskan Okey, zakat. Allah, siap tekan. Zakat harta. Okey, pengertian zakat harta ialah mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, mengeluarkan harta yang tertentu, maknanya tak semua harta yang kita boleh bagi kepada golongan yang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat yang tertentu. Okey, baik. Mengeluarkan harta yang tertentu. Tak semua harta kita boleh bagi. Sama macam zakat fitrah. Kepada golongan yang tertentu iaitu yang berhak menerimanya. Maknanya golongan-golongan tak semua orang yang boleh terima. Maksudnya kita dah bagi. Itu bagi. Kalau menerima, ada orang yang boleh mengambil duit zakat tersebut. Maknanya tak semua orang boleh terima duit zakat tersebut dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat yang kita kena tengok. Kalau sempurna syarat tu, baru kita boleh laksanakan zakat tersebut. Okey, zakat harta ni lain sikit daripada zakat fitrah. Kalau fitrah hanya pada Ramadan sahaja. Kena ingatlah, fitrah hanya pada Ramadan sahaja. Kalau zakat harta, dia pada bila-bila masa. Tapi dia mesti cukup syarat. Okey, kita tengok apa dia punya zakat harta. Okey, harta yang wajib dikeluarkan zakat ada beberapa, iaitu yang pertama, perak dan mata wang ataupun emas. Okey, atas ni apa dia? Atas sekali gambar apa ni? Duit. Okey, gambar duit. Duit Malaysia. Perlulah dalam mata wang. Perlulah dalam mata wang negara kita lah, Malaysia. Ataupun kalau awak pergi negara luar, awak kena bayar guna duit mata wang dia orang lah. Kalau US-nya dolar dan sebagainya. Okey, ni gambar apa pula? Warna kelabu. Perak. Okay, perak. Perak bukan besi. Perak dengan negeri Perak berbeza lah. Perak dia hampir sama dengan negeri Perak sebab banyak perak kat situ. Tak adalah. Okey, tak adalah. Ada dia punya kisah Perak dia. Tapi Perak itu negara, negeri. Yang ni
jenis harta iaitu perak. Yang ni pun bernilai tapi tak setinggi dengan bawah ni. Yang bawah ni tahu Emas. apa dia? Emas. Emas. Emas Emas. bank ke, emas apa ke, tak Okey. kisah ke. Cuma perak boleh dipakai bagi lelaki. Contoh nak pakai cincin perak boleh. Tetapi kalau emas lelaki tak boleh pakai. Itu dia punya bezanya lah. Kalau lelaki ada perak punya apa cincin tu kan nak pakai, tak mengapa. Kalau emas, dia hanya perempuan saja boleh pakai. Okey, ni dia punya yang pertama. Ni ada dia punya susut nilai dia, ada naik ada turun. Ni dia punya harta lah. Ni pun ada naik dan ada turun. Ramai yang simpan perak ataupun emas. Bagi awak kalau dah besar nak simpan emas pun boleh. Yang mana lelaki nak simpan jongkong ni pun boleh. Yang tak boleh pakailah, tak ingat pakai. Kalau nak simpan ni pun boleh. Bila ada kenaikan, awak boleh jual balik emas tu dapat keuntungan sikit lah, tinggi duit. Itu ada cara dia. Okey, yang kedua. Ni adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Okey. Kalau awak niaga macam kopok leko bawah ataupun niaga aiskrim RM1 sebatang, boleh ke nak buat zakat? Okey. Dia ada kriteria dia. Contoh kalau macam perniagaan ni lebih pada perniagaan besar macam yang mengeluarkan saham ataupun perniagaan yang memang untungnya tinggi lah. Contoh macam McDonald ke kan, KFC, yang memang hari-hari orang datang. Lepas tu sebulan tu dia orang tengok okey boleh cukup dalam harga, keuntungan boleh sampai dalam harga 20,000 contoh. Yang tu dia kena bayar zakat perniagaan. Dia ada dia punya tambah tolak dia. Nanti kiraan dia nanti tunggu kalau awak dah besar, awak belajar dekat pusat pengurutan zakat, awak akan belajar tentang ni. Dia beribu-ribu lah, awak kena tengok kalkulator, tekan dapat jumlah dia. Okey, yang ni jumlah orang tu kena bayar. Ataupun bila awak dah besar, awak dah ada company sendiri, buka company, yang mana company Islam, perlu bayar zakat. Okey. Nanti awak akan belajar bila awak besar nantilah. Jadi awak tahu apa tu jenis-jenis zakat. Okey, yang ketiga, binatang ternakan. Okey, yang ni pula, yang ni awak kena hafal lah. Kena ingat. Ini adalah binatang ternakan. Okey, awak boleh nampak tak bawah sini apa binatang yang boleh zakat? Yang pertama apa? Seekor lembu. Okey, lembu lagi. Lembu betina dengan lembu jantan. Okey, Kerbau. kerbau lagi. Lepas tu anak lembu jantan. Kerbau jantan. Yang kita nampak Satu lembu. ekor lembu jantan 3 dan ekor seekor lembu betina. anak lembu betina. Okey, jantan 3 ekor betina. lembu betina. Kerbau 3 pun ada ekor jantan lembu betina. jantan. Ekor lembu jantan. Okey, maknanya semua boleh nampak kan dekat sini? 3 ekor lembu betina. Okey, yang mana boleh? Okey, ada kalau dekat Malaysia ada dua jenis lah, lembu, kerbau. Yang ketiga kibas ataupun biri-biri. Ni kalau ada boleh dizakatkan. Ini binatang lah ataupun lagi satu untuk tanaman. Yang ni binatang. Kalau binatang yang awak jaga, lembu, kerbau, kalau ada jumlah bilangan dia, awak kena bayar zakat lah. Sebab lembu kerbau ni ikutkan memang dia punya untung dia banyak. Jadi memang kena keluarkan sedikit untuk membayar zakat. Ni dia punya kriteria dia. 1 tahun lebih kena bayar berapa, 2 tahun lebih kena bayar berapa. Yang ni nanti Ustaz akan kepilkan juga dalam Google Classroom. Awak boleh ingatlah syarat dia macam mana. Sebab kemungkinan dalam peperiksaan mungkin akan keluar salah satu ni. Contoh, bagi lembu yang ada 30 hingga 39 ekor, berapakah jumlah yang perlu dibayar zakat? Jika umur lembu kerbau tersebut dalam 1 tahun. Macam ni lah. Contoh kalau yang ni
Ini satu ekor lembu sama ada jantan ataupun kerbau. Lembu jantan, lembu ataupun kerbau. Dia punya syarat je lah. Kalau betul, dia akan tanda. Okey. Seterusnya. Buah-buahan dan bijian. Yang ni pun ada dia punya zakat dia ikut. Tapi bukannya orang jual kedai yang bawah ni kena bayar zakat. Tak. Ini yang pengusaha ladang besar. Contoh macam Cameron. Yang tu kalau dia Islam dia kena bayar zakat. Okey, seterusnya. Harta galian ataupun tanaman jahiliyah. Ataupun dipanggil bahasa Arab je rikaz. Ni harta galian ataupun tanaman jahiliyah. Jahiliyah ni kalau adalah, tapi sekarang tak ada dah zaman jahiliyah. Okey. Yang ada harta galian. Harta galian ni macam mana pula? Okey, harta galian ni kalau contoh awak ada tanah, pasal awak nak buat rumah kat tanah tu. Okey, nak buat rumah kena gali tanah tu kan untuk dapatkan dia punya struktur rumah yang stabil. Jadi awak gali-gali rumah tanah tu buat, jumpalah emas dalam tu. Jadi kalau emas dalam tu awak kena buat apa? Okey, memang dia jadi harta awak tapi sebahagian tu jumlah bilangan yang emas contoh awak jumpa dalam 20 kilo ataupun 1 kilo. Sebahagian benda tu ada dia punya sukatan, awak kena bayar dekat zakat. Maknanya pengutan zakat lah. Kalau tak, sebab sebahagian tu kemungkinan ada harta untuk orang lain. Itu dia punya kriteria dia. Tanaman jahiliyah ni kalau zaman Nabi lah jahiliyah. Dia panggil rikas. Cuma yang sekarang ada harta galian. Kalau ada, awak kena buatlah. Baru boleh jadi harta awak. Okey. Macam mana tanaman jahiliah tu? Tanaman jahiliah ni contoh yang dekat Madinah tak silap Ustaz. Dia apa? Zaman jahiliah dululah. Maknanya kena bagi sebahagian tersebut dekat pusat Baitulmal. Macam itulah. Oh. Tapi sekarang dia panggil harta galian. Sebab tu dekat bawah tanah harta karun. Pernah nampak tak dalam berita kan? Pernah nampak kot. Dalam berita kadang-kadang tulis ada orang jumpa harta karun. Yang tu kalau dia Islam kena bayar sebahagian lah zakat tersebut. Okey. Seterusnya syarat wajib zakat. Dia ada syarat-syarat dia. Okey. Yang pertama, okey Ustaz dah ringkaskan. Okey, ini dalam TV Al-Hijrah. Ustaz ambil dekat TV tu. Ustaz lampirkan dekat sini. So yang mana tak tengok boleh baca sekali. Yang nak tengok lagi detail pun boleh pergi dekat TV Al-Hijrah tahun 6. Okey, yang pertama haul, yang kedua sempurna milik, yang ketiga nisab, yang keempat Islam, yang terakhir sekali merdeka. Tapi Ustaz pendekkan dia HSNIM. Hasnim. Nama orang. Tak tahulah nama orang siapa yang nama Hasnim. Kalau ada ataupun awak boleh ingatkan sebagai Hasnim ke ataupun Hasnim ke, kalau ada nama abang awak, kakak apa? Ayah abang awak ke Hasnim apa atau awak ke. Ni sama ada nombor 1 ataupun nombor 2. Awak boleh ingatkan. Okey, yang pertama HA. Haul. Haul ni adalah cukup tempoh. Ada cukup tempoh dia. Tempoh dia ni lebih pada zakat ternakan lah. 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Itu cukup haul. Yang kedua S. S ni adalah sempurna milik. Maknanya memang lembu tu milik awak. Awak bela dia dari kecil sampai dia besar, sampai dia lahirkan generasi lain. Itu baru awak boleh zakat. Bukannya awak pinjam lembu orang lepas tu awak bayar zakat. Tak boleh. Itu adalah hak milik orang lain. Kalau yang harta karun, kalau dia dalam tempat awak, dia masih harta awak lah, sempurna milik awak punya. Kalau dekat tanaman lain, jangan ambil lah yang tu. Itu adalah harta orang lain. Okey, yang ketiga N, nisab. Nisab ni adalah cukup tempoh, cukup sukatan.
Maknanya berapa sukatan yang boleh dizakatkan. Bila cukup, baru boleh zakat. Itu macam zakat perniagaan dan sebagainya. Okey, yang keempat, tak lain dan tak bukan mestilah I, iaitu Islam. Orang kafir ataupun orang bukan Islam tak boleh membayar zakat. Dia jadi benda lain lah, hadiah atau sebagainya. Dan yang akhir sekali, perlulah merdeka. M, iaitu mestilah bukan daripada jajahan ataupun awak bukannya seorang hamba. Itu adalah merdeka. Okey, ni adalah 5 yang orang kena ingat. Contoh kalau ada dalam exam tulis berikan 3 syarat wajib zakat. Bila ada ayat tersebut, awak ingatlah Hasnim. InsyaAllah awak boleh ingat semua ni. Okey, seterusnya, golongan yang berhak menerima zakat. Tadi kita dah tahu syarat. Yang ni pula golongan yang berhak. Maknanya orang tu sebut boleh dapat zakat. Contoh macam orang sebut boleh tak bayar zakat. Kalau orang yang kaya yang boleh beli 4 kereta boleh tak berhak dapat zakat tersebut? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah 8 contoh. Bukan 8 kriteria yang boleh dapat zakat. Okey, yang pertama miskin. Yang kedua amilin. Amilin ni jamak lah kalau seorang amil. Amilin orang yang membayar zakat. Contoh Pusat Pengurutan Zakat PPZ. Ataupun PPZ Selangor ke dan sebagainya. Ini adalah pusat yang mengambil duit zakat. Selalunya waktu puasa ramailah yang akan ada benda ni. Okey, yang ketiga iaitu mu'alaf. Mu'alaf ni adalah orang yang baru memeluk Islam. Okey, yang keempat riqab. Nampak tak ada pakaian, kurus kering dia ambil yang mangkuk ni pun mungkin tempurung kelapa contoh dia. Ni adanya orang yang betul-betul tak ada duit lah. Okey. Tak riqab. Yang ni fakir pun sama. Bahagian tak apa, kita tengok satu-satu. Okey, riqab. Okey. Yang seterusnya, yang kelima gharimin. Okey. Yang keenam fi sabilillah. Yang ketujuh ibnu sabil. Yang akhir sekali fakir. Ni awak kena ingat. Tapi ustaz pun ada ambil juga daripada TV Hijrah iaitu Fa H M I M U R A F I. Fahmi Murafi. Kalau awak nak ingat dua ni pun boleh. Ingat Fahmi dulu. Lepas tu awak ingat lagi satu. Murafi. Fahmi tahulah nama orang. Kalau ada nama kawan awak Fahmi ke, boleh ingatlah cepat. Yang kedua Murafi. Awak boleh ambil nama Murafat. Tapi bukan Murafat, Murafi. Okey? Okey, apa Fahmi Murafi ni? Okey, Fahmi adalah sama macam nombor 8, yang 8 kriteria tadi. Okey, cuma nak senang ingat, FA iaitu fakir, orang yang paling miskin. Dia bukannya miskin, dia lagi bawah. Maknanya orang tu memang tak cukup langsung untuk menampung diri ataupun keluarga dia. Yang kedua, hutang. Ustaz saya tulis. Hutang. Ni fakir. Yang kedua, hutang. Hutang ni orang yang berhutang lah. Yang tak boleh dibayar kena dia berhak menerima zakat. Okey, yang ketiga MI, iaitu miskin. Miskin ni atas sikit daripada fakir. Dia boleh menampung diri dan keluarga dia, tapi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam itulah. Cukup-cukup je. Kalau nak macam emergency punya duit tak ada, macam itulah. Okey, yang keempat MU, mu'alaf, baru memeluk Islam. Memeluk Islam adalah orang yang contoh orang tu agama lain, dia datang ke tempat masjid contohnya, jumpa dengan imam, saya nak masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah dan alhamdulillah dia jadi orang Islam. Bila dah jadi orang Islam, dia dapat juga sumbangan daripada Baitul Mal. Dipanggil mu'alaf. Yang kelima,
R iaitu rekod yang belakang tadi Ustaz tunjuk iaitu hamba. Jadi itulah hamba yang ada kurus kering tadi. Hamba. Kalau kata lawan dia iaitu merdeka. Okey. Yang keenam A iaitu amil. Ini rekod tadi. Ataupun hamba. Okey, amil. Amil ni orang yang mengungut zakat. Yang tadi itulah amilin, tapi itu ramai. Amil seorang. Kalau ada nampak amil, itulah orang yang boleh mengungut zakat. Okey, yang ketujuh F iaitu fi sabilillah. Fi sabilillah ada dua. Satu memang orang yang betul perang. Lagi satu orang yang berjuang ke jalan yang baik. Jalan baik. Contoh macam mana jalan baik ni? Contoh abang atau kakak awak yang sambung belajar pergi ke luar negara. Sambung belajar contoh bahagian fakulti sains ke ataupun bahagian-bahagian yang baik lah. Tapi memang siapa yang belajar ke sana memang tujuan yang baik lah. Okey. Bila dia berhijrah tu kira dia boleh dapat sumbangan Baitumal. Kalau dia memang tak cukup duit lah. Okey. Yang terakhir sekali Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa? Orang yang pergi dipanggil apa? Berhijrah ataupun dipanggil orang yang pergi ke satu tempat tapi dia kekurangan makanan ataupun supply dia. Contoh awak, contoh ustaz pergi balik kampung ataupun pergi ke negara lah tempat lain. Okey, dalam waktu perjalanan ustaz kekurangan makanan ataupun kekurangan duit lah untuk beli makanan kan. Okey. Kalau ada pusat zakat tersebut, Baitumal, ustaz boleh mohon untuk dapatkan duit untuk meneruskan perjalanan. Itu boleh dapat. Itu dipanggil Ibnu Sabil. Okey. Ada yang nak tanya tak? Fahmi Murafi dengan yang belakang ni. Hasnim. Semua dah faham ke? Faham. Okey, yang mana tak faham boleh tengok balik video ustaz. InsyaAllah nanti boleh faham. Ataupun dalam video TV Al-Hijrah pun ada. Dia akan tunjuk satu-satu juga. Macam ustaz tunjuk. Okey, ustaz teruskan. Hikmah zakat. Okey, kita dah tahu dah apa tu zakat semua. Okey, apa kelebihan dia? Tak semua mesti ada kebaikan kan dari segi apa yang kita buat. Macam ibadah, contoh solat, menyucikan hati, contoh puasa, dapat kuruskan badan ataupun dapat tahu macam mana orang miskin punya kehidupan. Kalau zakat pula macam mana? Okey, zakat yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Maknanya harta awak yang awak dapat tu ialah nikmat ataupun kira rezeki lah. Rezeki tu adalah nikmat lah, kebaikan. Jadi cara awak nak minta syukur banyak cara. Satu boleh Alhamdulillah, kedua awak solat semua sebagainya. Dan yang salah satu untuk harta tu adalah mensyukuri nikmat Allah adalah dengan membayar zakat. Okey. Yang kedua, menyucikan harta. Bukan guna macam mesin basuh ataupun pakai sabun sebagainya. Menyucikan harta ni maknanya awak bagi sebahagian harta awak untuk orang lain. Itu cara menyucikan harta awak. Okey, yang ketiga, menjauhi sifat bakhil. Sifat bakhil ni apa? Siapa tengok Haji Bakhil? Dia dah haji tapi bakhil. Kalau siapa tahu Haji Bakhil, maksud bakhil ni adalah kedekut. Kedekut. Orang yang tak nak bagi duit kat orang lain. Contoh orang tu minta sedekah, tolonglah encik, saya 3 hari tak dapat makanan ni. Okey.
Dia tak nak bagi. Walaupun makanan yang dia ada pun dia tak nak bagi. Itulah contoh orang yang kedekut. Elakkanlah daripada kita menjauhi ada sifat kedekut lah. Kalau ada orang minta tolong, sedaya upaya kalau boleh kita kena tolonglah. Kalau memang betul-betul kita tak boleh tolong, tu tak ada masalah. Okey. Ini adalah zakat. Contohnya nak hilangkan rasa bakhil ni. Rasa dalam hati awak tak nak bagi duit kepada siapa. Setengah orang dia amalkan zakat. Alhamdulillah, selepas dia bayar zakat tu, dia akan rasa nak bagi duit lagi dekat orang lain. Contoh menabung dekat masjid, orang minta sedekah dia bagi duit. Inilah kebaikan zakat. Kalau awak dah besar, awak cuba bayar zakat, insya-Allah nanti awak akan rasa hati awak untuk menderma lagi. Okey. Yang terakhir sekali, menjauhi sifat hasad dengki. Sama juga macam bakhil. Hasad dengki ni lebih pada penyakit hati. Awak rasa tak suka dengan orang lain, tapi tak ada apa pun. Dia ada kelebihan, setiap orang ada kelebihan tersendiri, tapi awak tak suka dengan orang tu yang dia lebih daripada kita. Itu adalah hasad dengki. Ni pun sama, kalau boleh jangan ada pada hati awak lah. Kalau boleh elakkan. Sebab hasad dengki ni boleh membuat perkara pelik-pelik. Itu satu. Lagi satu, boleh mengundang dosa. Okey, inilah hikmah-hikmah zakat. Ada lagi yang lain. Contoh dapat memberi keringanan pada orang yang susah. Contoh orang yang susah, dia dapatlah kelebihan sikit, yang mana orang atasan bagi bawah. Itu dipanggil sentiasa mendapat pahala. Macam itulah. Okey, itu saja pada Ustaz. Okey, bagi latihan, ada yang tak ada tak buku aktiviti? Ustaz tanya dulu. Ustaz nak buat buku aktiviti sebab dah habis kan. So, Ustaz harap buku aktiviti yang tajuk pertama tu boleh buat. Kalau ada yang tak ada tu, Ustaz nak tahu dulu. Ada tak? Semua ada Ada Ustaz, ada. Okay, kalau ada, okey, kalau ada buku aktiviti tu, pastikan siap bab 1 ataupun tajuk 1 berkaitan dengan zakat. Okey. Kalau yang tak tahu, contoh macam bilangan lembu tadi tu kan. Okey, itu tinggalkan ataupun awak tunggu nanti Ustaz akan hantar dia punya kriteria dia. Awak boleh tengoklah dalam tu. Okey. Yang lain Ustaz harap awak boleh tengok balik video Ustaz kalau yang mana yang tak tahu, ataupun boleh tengok dalam TV Al-Hijrah. Okey? Okay, ada nak tanya apa tak? Soalan? Semua macam faham angguk je. Faham? Faham. Faham je Betul-betul faham Ustaz. ni? Faham je? Faham je. Okey, jangan faham Ada je. tak Kena juga? tahu betul-betul. Kena faham betul-betul apa semua tu. Faham Okey. Kalau tak faham, boleh tengok balik Ustaz punya video ataupun PowerPoint Ustaz. Okey, Ustaz rasa tu sajalah. Kalau semua dah faham, nanti latihan tolong siapkan. Dan yang lain yang mana baru datang tu, jangan lupa tulis kedatangan. Ustaz pastekan balik kat sini. Okey. Yang mana belum tulis lah. Yang mana dah tulis, tak payah tulis lagi. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Sama-sama kita menandatangan dan membaca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. والإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا Tawasau besok. Amin. Baik, syukran semua. شكرا Jadi ya Ustaz. Okey, terima kasih semua.